So saya start tu saya rasa raya tak best untuk saya. So mungkin saya akan rasa balik nikmat raya tu bila satu hari nanti saya ada. So since when I mean like your parents divorced tu? Oh, parents I divorce daripada saya darjah 3. 3. So daripada Bila pertama kali mak ayah saya tanya, okey, Angah nak duduk dengan siapa? jangan ada adik-adik. Saya ada, masa tu saya ada 3 adik-beradik. Okey. So mak ayah saya tanya, saya nak duduk dengan siapa? Okey. Lepas tu saya jawab, hantar saya balik rumah nenek. Tu balik ke Tu yang saya duduk darjah 5, darjah 5, darjah 6 kot saya duduk dengan nenek saya sebab saya rasa itu keputusan yang terbaik lah kot ketika tu kan. So saya membesar sendirilah, boleh dikatakan saya membesar sendiri dan saya banyak membesar dengan kawan-kawan. So darjah 5, darjah 6, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, di mana 3 tahun hanya bersama kawan-kawan di asrama. 2 tahun dengan kawan-kawan dekat kampung. So memang sebab nenek saya masa darjah 5, darjah 6 tu diorang kerja kilang. Pukul 7 diorang keluar. Pukul 7 diorang keluar tapi shift dia memang pagi je sebab dia dah tua kot kan. Okay. Pukul 7 diorang keluar, pukul 6, 5 baru dia balik rumah. So saya memang seorang-seorang. Kat rumah nenek saya pun saya seorang. Darjah 5 seorang, darjah 6 seorang, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 pun seorang. So cuma saya dikelilingi kawan-kawan. So saya sebab itulah mungkin kadang-kadang orang nampak sisi saya yang extrovert. Tapi sebenarnya saya terpaksa jadi extrovert sebab saya rasa saya kena hiburkan diri saya lah so that saya tak jadi sunyi. Tapi sebenarnya saya tak buat benda tu just because saya rasa sedih ke tak. Saya memang orang yang sangat aktif. Saya aktif bersukan, aktif keluar, aktif ni. Tapi dari saya darjah 5, kalau orang nak pertikaikan kenapa Jananik tu cara dia cakap macam tu, kenapa attitude dia macam tu. Daripada saya darjah 5, segala tindak tanduk saya, segala attitude saya create sendiri. Saya tak ada siapa-siapa yang cakap, Angah tak boleh macam ni. Angah tak boleh macam ni. Tak ada. Saya balik pukul saya ingat lagi masa saya tingkatan 4, kalau saya balik sekolah saya balik pukul 4 pagi pun mak saya cuma tanya kat mana je. Kalau saya kata, saya kat kedai mamak tengah study, mak saya akan biar je. Tapi bukannya saya kata mak saya tak bertanggungjawab, tapi mak saya percaya dengan saya. Dan itu kepercayaan mak saya beri dan itu yang menjadikan saya hari ini di mana segala keputusan memang saya buat sendiri. Even daripada saya kecil. Saya nak makan apa, saya nak keluar pergi mana, saya nak keluar dengan siapa, tak pernah ada orang bertanya. Jadi sekarang ni saya memang belajar dari kesilapan saya sendirilah. Kalau bila benda ni salah baru macam kalau katakan ada netizen ke sebagainya, kalau saya buat salah dan bila diorang menyalahkan mak ayah saya, mak bapak dia tak ajar ke apa ke kan, saya rasa bukan nak bersetuju dengan kata-kata netizen tu. Okay. Tapi saya rasa kesalahan tu keputusan saya. Saya yang pilih untuk buat kesalahan tu. Jadi tak payah nak menyalahkan siapa-siapa lah. Itu salah saya. Dan biarlah saya belajar dengan kesilapan saya sendiri. So macam Jana daripada darjah 3, your parents dah divorce kan. So that time masa tu you kecil lagi kan. So apa kesusahan that time yang you dah go through, you dengan your mom that time? Yang you nampak. Tapi masih ingat lagi ke yang mungkin boleh share? Kesusahan, masih saya ingat sangat susah lah. Saya darjah 3, masa tu mak saya, adik saya yang sekarang adik saya tu dah tengah SPM. Okay. Masa saya lahir tu, masa berlakunya perkara tersebut, saya rasa adik saya tu baby lagi kot. So saya darjah 3 memang dah naik bas intra-kota, pergi dekat hospital beranak, teman mak saya bawa stroller adik saya. Saya darjah 3 memang pergi sekolah sendiri naik bas intra-kota KL. Tahulah zaman dulu mungkin tak ramai orang jahat kot kan. So budak-budak kecil pergi sekolah sendiri pun tak apa. Kadang-kadang bas tak ada, dah terlepas time jalan kaki. Agak jauh lah rumah saya dengan sekolah. Sekolah saya dekat sekolah Sentul 1. So rumah saya dekat dengan Kampung Cubadak dekat dengan Duke, Highway Duke. So dia agak jauh lah nak ke sana. So kalau nak kata kesusahan dari keuangan, saya tak rasa masalah keuangan tu satu benda yang susah.
Sebab saya rasa adalah sampai kena saya cari tin untuk pergi jual tin, kutip tin, jual dekat kedai besi. Tapi saya tak rasa benda tu susah. Saya rasa, tak tahulah, mungkin saya rasa seronok kot. Cari tin, kutip tin, pergi jual dapat duit macam seronok. So, saya tak rasa benda tu susah. Saya tak rasa sampai tahap yang berlapar. Selagi saya rasa saya boleh makan, baju ada, baju raya ada. Cuma kalau nak tanya saya, daripada saya sekolah rendah, daripada start saya mak ayah saya bercerai, memang saya tak pernah rasa raya tu best. Sebab tiada figura seorang ayah ke macam mana? Sebab saya jadi confused. Saya tak tahu apa erti raya untuk saya. Tak nak lah, Raf. Ceritalah, kenapa Jannah rasakan raya tu macam tak ada erti that time? Bukan that time, sampai sekarang saya memang rasa raya tak ada makna untuk saya. Saya tak pernah celebrate raya. Setiap hari raya saya akan duduk seorang dekat KL. Sebab ketika raya memang saya daripada kecil, saya tak rasa raya tu penting. Sebab saya tak ada macam pengalaman budak-budak lain. Pagi-pagi mak ayah akan pergi raya bersama-sama. Duduk bersalam, minta maaf, ampun semua. Saya tak ada momen tu. So saya daripada kecil saya confused dan saya rasa iri hati bila kecil-kecil memang saya iri hati tengok mak ayah orang lain. Saya gembira bila saya duduk raya dekat rumah kawan saya. Saya rasa macam mak ayah diorang tu macam mak ayah saya. Saya dapat rasa momen tu bila saya beraya dengan kawan-kawan saya, dengan rumah kawan mak saya, kawan baik saya. Tapi kalau saya beraya dengan sama ada dengan mak saya ataupun saya beraya dengan ayah saya tak dapat rasa momen tu. So saya start tu saya rasa raya tak best untuk saya. So mungkin saya akan rasa balik nikmat raya tu bila satu hari nanti saya ada keluarga saya sendiri, insya-Allah. Okey Jannah, so daripada Jannah kecil sampai darjah 3, so ada tak macam momen beraya as a family? Sebelum berlakunya penceraian tu ada. Adalah. So adalah, saya rasa happy lah. Masa tu saya rasa tu raya yang paling bermakna. So daripada darjah 3 sampai sekarang, you rasa raya tu macam dah tak ada makna pada you? Tak ada. So adakah sebabkan you terimbau-imbau kenangan-kenangan yang lalu tu? Jadikan you rasa tak ada makna daripada you? Sebenarnya Raf kan, waktu childhood saya adalah kenangan terpahit buat saya. Jadi saya betul-betul nak move forward. Saya tak nak fikir sikit pun. Sebab kalau saya fikir memang sakit sangat. Cuma mungkin alang-alang sedikit sebanyak saya boleh bagi nasihat kepada kepada mak ayah di luar sana. Tahulah bahawa tindak tanduk anda sedikit sebanyak efek mental anak anda. So, anak tu ibarat kain putih, kita yang mencorakkan. So, tolonglah jadikan anak tu sebagai amanah yang Allah berikan untuk korang betul-betul jaga dengan baik. Sebab walaupun dia nampak okey, tapi dia sangat membunuh dari dalaman. Tapi saya tak pernah salahkan mak saya. Saya memang segala yang saya ada sekarang adalah untuk mak dan juga adik-adik saya. Saya pedulikanlah apa orang nak cakap. Saya tahu apa tujuan saya dan saya tahu kenapa saya berada dalam industri ini dan kenapa saya masih bertahan dalam industri ini. Kerana ini adalah punca pencarian saya untuk masa depan keluarga saya. Adik saya ada 2 orang lagi, satu masih sekolah dan masih ada lagi kecil-kecil. Dan InsyaAllah saya akan buat terbaik untuk diorang. Okay Jannah, so ini dia office Jannah. Ya, ni office saya. Macam baru je lagi, macam jarang duduk je. Dah 2 tahun sebenarnya, setahun lebih lah. Cuma memang saya jarang pakai office. Sebab saya rasa office ni macam... Buat syarat? Macam seorang je kan. Saya suka duduk dengan staff-staff saya dekat meja tu, ramai-ramai. Saya memang selalu duduk dengan orang. So, saya lah... saya takkan duduk bilik saya lah. Kecuali saya perlukan ketenangan atau saya nak tidur. So kat sofa tu nak tidur? Oh, macam ada bantal lagi. Siap ada komputer. So macam mungkin staff-staff saya ingat, oh dia buat kerja lah tu kat dalam.
Rasa dia orang tahu kot saya masuk, saya tidur. Kalau saya tak tidur, saya duduk dengan dia orang. Jangan cerita tahu kan, before ni you dah ada relationship dengan Dini kan, you dah pernah mention tadi. So far hubungan you dengan Dini macam mana? Alhamdulillah okey je. Untuk saya, I can see that kita betul-betul growing lah, and dia pun macam mana? Dia membuatkan saya jadi seorang yang lebih positif. Benda tu saya nampaklah dalam sepanjang hubungan kami ni, saya nampak saya jadi lebih baik daripada sebelum ni, mentally. Mungkin kalau orang tengok fizikal nampak macam tak berapa nak baik kan, tertonggek sana, tergedik-gedik sana, tapi mentally saya sangat happy. So that is what like the most important thing lah, which is I want to be mentally healthy, happy, and dia berjaya buat tu untuk saya. Dari segi hubungan, kalau Dini pun saya terima dia dalam keadaan dia tak ada apa-apa, dan kita grow sama-sama untuk ada kita punya own empire. So sekarang kita dalam fasa growing. So hopefully kita reach our goals lah. Jadi untuk kita reach our goals tu, we really hope that kita dapat doa orang ramai dan dapat sokongan ramai lah, insyaAllah. Diberikan pekerja-pekerja yang baik, diberikan peluang-peluang yang baik. So itulah antara doa-doa kami, insyaAllah. Okay Jannah, macam before ni Jannah pernah bagi tahu yang Jannah ada mengalami masalah kesihatan mental. So mungkin Jannah boleh share sikit lah apa yang terjadi ni pada Jannah ni that time. Saya share, okay. Saya clinically diagnosed as a bipolar disorder patient. So benda ni bukan saja create kontroversi. Jannah ni memang ratu kontroversi, but this one saya tak main-main lah. And selepas saya melakukan ujian DNA, it's actually in my genetic. And cuma saya punya bipolar a bit severe because of my childhood memories. Saya traumatized. So bila besar ni lama-lama kita jadi lagi tak okey. So apa yang saya nak bagi tahu dekat sekarang adalah mental illness is a real sickness. Okay. It's an illness. Okay. So orang kena faham yang mental illness ni bukan you crave for attention saja-saja buat ke apa. It's really benda ni macam orang tak boleh percaya. Orang rasa macam tak nampak ni, tapi ada. Kadang-kadang kita tengok orang tu macam mengamuk-ngamuk, macam ni kita panggil panas baran, kan. Padahal sebenarnya orang tu rasa tak okey kan, tapi dia tak tahu, so dia menggunakan cara yang berbeza-beza untuk react dengan keadaan diri dia. Sekarang dia marah, mengamuk, menangis, tak nak keluar rumah. So that is mental illness. So bila ada orang yang macam tu, tolonglah tanya dia apa yang dia nak, or bawa dia, kalau dah teruk sangat bawa jumpa doktor, because kalau tak bawa jumpa doktor dia akan jadi lagi teruk. Makin worse and worse lah. Makin teruk. Dan saya, disebabkan ramai netizen yang tak faham, ramai yang tahu saya ada bipolar, dia orang cakap crave attention, and then buat kontroversi, dan sebab itulah saya makin mental. Itu yang orang cakap. Saya jumpa doktor ketika keadaan saya sangat-sangat happy. Mana selalunya orang jumpa doktor bila dia tak happy kan, betul-betul dah macam teruk, kritikal sangat, baru dia orang jumpa doktor. Saya selalu merasa perasaan itu, perasaan down, sedih, mandom, tak nak jumpa orang, stres yang teramat-amat, rasa macam tak nak hidup. Saya selalu melalui fasa-fasa itu. Tetapi selama ini saya selalu ada point untuk saya blame. Blame ke orang circle you? Saya boleh blame the circle, saya boleh blame the environment, saya boleh blame saya punya kerja, and saya boleh blame my financial, and saya boleh blame my family ketika itu. Kalau saya tak happy, saya rasa ni sebab family saya. Kalau saya tak happy, ni pasal kewangan. Kalau saya tak happy dan stres, saya rasa ni pasal kerja saya. Tapi masa ketika itu saya sangat happy.
kerja saya happy, financially saya happy, family saya happy, love life saya happy. So I should feel grateful at that time. Saya patut rasa bersyukur ni. Tapi kenapa jiwa saya rasa sangat-sangat tak happy? Kenapa jiwa saya rasa macam tak nak hidup? Like it's not normal to feel that way bila you rasa everything is almost perfect. So that's why I decided untuk pergi jumpa doktor. So from there baru saya tahu yang saya akan melalui fasa-fasa terlalu happy dan terlalu sedih. That is bipolar, which is chemical imbalance dalam saya punya brain. So sebab itulah saya macam tu. And then macam sebelum ni, Jana pernah bagi tahu juga you pernah almost nak suicide. Kan? Dan ada satu trauma, macam you cakap ada trauma. Apa trauma yang berlaku on that time? But, it's about family. Saya punya suicide phase is masa saya darjah 2, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Tingkatan 2 dan tingkatan 3 tu adalah zaman saya dekat MRSM lah. Saya memang tertekan dan saya rasa saya tak diperlukan. Saya rasa saya tidak memberi apa-apa manfaat kepada hidup sesiapa. So saya merasakan yang tak perlu ada pun dalam dunia ni. Ketika itu. So itulah fasa-fasa yang sangat teruk saya rasa. So itu dululah, sekarang tak. Oh, so adakah sebabkan you rasa masa you pergi childhood, you rasa orang tak sayang, orang sekeliling you tak memberikan attention kasih sayang you nak suicide tu? Itu ada salah satu faktor lah. Saya rasa itu antara faktor yang terbesar kot sebab kita muda. Masa tu saya kecil lagi lah, saya baru 14-15 tahun kan. So bila duduk asrama ni sangat tertekan tau. Especially bila hujung minggu kita tengok mak ayah orang lain datang bawa makanan. Kita tengok je dekat cermin tingkap tu kan. Mak ayah dia datang, family dia orang berkelah kat bawah makan-makan. Saya memang tengok je, nangis. Saya hujung minggu saya akan tidur. Dan saya rasa dia orang panggil cube mate lah. Roommate saya tahu yang saya memang suka tidur. Saya rasa tidur tu cara saya untuk ignore lah. Ignore reality yang tidak indah. Ignore reality. Saya banyak bermimpi, saya banyak tidur, saya banyak baca buku, saya peduli ke orang, saya tak banyak kisah pasal orang lain. Sebab bila saya kisah saya sakit hati. Tapi saya tak benci, saya cuma rasa kenapa saya tak dapat apa yang dia dapat. Sebab time tu kita budak kan, kita tak tahu yang Allah ni sebenarnya ada perancangan yang lebih baik untuk kita. Kadang-kadang mungkin masa kecil dia sangat indah. Mungkin bila dia besar, dia melalui fasa yang sangat sukar. Macam saya mungkin masa saya kecil sangat sukar dan sekarang ni saya mungkin tengah melalui fasa-fasa yang indah lah. So, percayalah setiap ujian yang Allah berikan tu menjadikan kita lebih hebat di masa akan datang, insyaAllah. Okey Jana, Raf nak balik lah. Silalah balik. Oh halau Banyak sangat dah yang Raf korek aib kita. Okay, so nak say thank you juga kat Jana because sudi spend time dengan Raf, dengan MH Lifestyle, share macam-macam experience kan. So mungkin ada ucapan Jana kepada peminat-peminat Jana. Okay, thank you Raf hari ni datang dekat office kita. Apapun nak ucapkan dekat peminat ataupun yang menyokong sepanjang karier seni saya, ribuan terima kasih sangat-sangat. Dan saya akuilah tanpa sokongan, tanpa view, tanpa likes, tanpa apa jenis bentuk sokongan daripada anda, tak mungkin saya akan berada di mana saya berada dan tak mungkin saya akan dapat satu sen daripada duit saya ni. Maknanya setiap sen daripada duit saya adalah daripada sokongan anda dan daripada setiap peluang yang diberikan kepada saya. So saya berada di mana saya berada sekarang atas bantuan dan peluang yang diberikan oleh orang lain dan sokongan ramai. So saya minta maaf kalau ada segala salah dan silap daripada pihak saya. Teruskan untuk support lagu terbaru saya, Gatal. Okay, dengarkan di semua platform dan tengok di music video di official YouTube saya. Itu saja saya nak beritahu. So untuk Jalan Nikes, untuk Jalan Nikes. Dia cakap.
Untuk Jalan Nichols, peminat tu termasuklah Jalan Nichols. Jalan Nichols dengan saya dah agak lama. Dan saya rasa yang mana daripada awal tu masih remaja pun dah sama menua bersama saya. Ada yang dah kahwin, ada yang dah ada anak, ada yang bertemu jodoh sesama sendiri. Dan masing-masing dah orang kata berubah ke fasa yang lain. So apapun saya ucapkan ribuan terima kasih kerana mereka pernah ada dalam hidup saya dan masih lagi ada dengan saya sehingga sekarang. Untuk Dini? I love you guys. Dini pun ada. Dini kita PM tepi lah. Dini tu thank you so much lah. Itu je lah. Tak boleh. Saya tak boleh. Saya tak boleh tunjuk. Kemalu. Dengan dia saya tak malu sangat lah. Tapi saya tak nak orang menyampah macam tu. Tak payahlah untuk Dini. Okey, nyanyi lagu gatal sikit. Oh, gatal. Okey. Kamu gatal, gatal, gatal. Bukankah kau sudah berpunya